Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents via MY. Channel yang akan terus membongkar isu-isu semasa politik tanah air dengan cara yang paling jujur dan terus terang. Pada video kali ini kita ingin ulas tentang satu topik yang tengah panas membara di Sabah. Konflik terbuka antara Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan dan Ketua UMNO Bagian Putatan Jeffery Nur Muhammad. Isu ini bukan sekadar perbalahan dua individu, tetapi membongkar persoalan yang lebih besar. Siapa sebenarnya yang peduli pasal rakyat dan siapa yang sekadar berselindung di sebalik retorik politik semata-mata? Mari kita kupas bersama-sama. Baiklah, baru-baru ini Jeffery Nur tampil dengan satu kenyataan yang agak keras. Beliau mendakwa bahwa tuduhan Dr. Jeffrey terhadap Kerajaan Persekutuan sebagai penjajah moden yang mahu menguasai Sabah adalah tidak bertanggung jawab. Malah beliau kata kenyataan itu hanyalah satu cubaan untuk mengalihkan perhatian rakyat daripada kegagalan Datuk Dr. Jeffrey Kitingan sendiri sebagai Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah. Memang pedas kan? Tetapi tunggu dulu, kita teliti dulu satu-satu. Menurut Jeffery Nur, rakyat Sabah sekarang ini bukannya mahu mendengar retorik politik ataupun cakap-cakap kosong. Apa yang mereka perlukan adalah penyelesaian kepada isu-isu sebenar, seperti bantuan kepada petani, nelayan dan juga penternak. Kos sara hidup pun makin meningkat dan sekarang rakyat pula sedang bersedia menghadapi pelaksanaan SST pada 1 Julai nanti. Tapi katanya menteri yang sepatutnya turun padang bantu rakyat ini lebih sibuk mencipta persepsi politik murahan melalui ucapan-ucapan berapi. Kata beliau, mana dia pelan tindakan sebenar? Mana dasar pertanian dan perikanan yang boleh selesaikan masalah rakyat? Nah, Jeffery Nur juga memberikan satu peringatan yang keras. Zaman guna emosi kenegerian untuk tutup kelemahan sudah pun berlalu. Rakyat sekarang bukan macam dulu, mereka makin bijak, makin celik politik. Dan beliau juga mempersoalkan, sejak bila memberi subsidi kepada rakyat, bina infrastruktur dan salur bantuan dianggap sebagai penjajahan. Nah, katanya lagi, UMNO Sabah sentiasa menyokong apa-apa saja inisiatif yang membawa kemajuan dan kebajikan kepada rakyat Sabah, tetapi mereka tolak habis-habisan retorik politik yang tidak membina. Beliau meminta semua pemimpin negeri supaya berhenti menaburkan keraguan terhadap kerajaan pusat dan fokus untuk membantu rakyat. Tetapi disinilah yang menariknya. Kalau kita tengok dari sudut pandangan lain, Dr. Jeffrey Kitingan ini bukan baru sehari dua bercakap pasal isu autonomi Sabah ataupun penguasaan pusat. Beliau adalah antara suara paling lantang dalam memperjuangkan hak-hak Sabah di bawah Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA 63. Malah tahun lepas pun beliau secara terbuka menyatakan bahwa Sabah masih belum menerima hak sepenuhnya dari Kerajaan Persekutuan. Beliau menuduh agensi-agensi pusat masih mengawal banyak perkara yang sepatutnya berada di bawah bidang kuasa negeri. Jadi bolehkah kita katakan kenyataan terbarunya ini adalah sekadar kesinambungan dari perjuangan yang sudah lama beliau bawa? Dan kalau kita imbas kembali kenyataan-kenyataan beliau sebelum ini, Dr. Jeffrey Kitingan pernah menyebut bahwa Sabah hanya mendapat sebahagian kecil daripada hasil minyak dan gas walaupun sumber itu berada di dalam negeri sendiri. Malah beliau juga pernah menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap kelewatan dalam penyerahan kuasa otonomi dalam bidang pendidikan dan kesehatan seperti yang dijanjikan di bawah MA 63. Jadi adakah ini benar-benar isu besar yang wajar diketengahkan ataupun hanyalah alasan untuk tutup kegagalan beliau sebagai menteri? Kita juga tidak boleh nafikan bahwa kementerian yang diterajui oleh Dr. Jeffrey Kitingan ini memang banyak kali dikritik sebelum ini. Isu kelewatan bantuan subsidi kepada petani, kekurangan input petani, dan dasar yang tidak menyeluruh seringkali menjadi rungutan masyarakat luar bandar. Malah dalam satu laporan oleh Borneo Post pada tahun lepas, ada petani yang mengeluh
bahwa mereka terpaksa bergantung kepada NGO karena bantuan dari kementerian terlalu lambat ataupun memang langsung tidak sampai. Ini bukanlah tuduhan dari pembangkang, tetapi itu adalah suara rakyat sendiri. Dan kalau kita jujur, kenyataan Jeffrey Noor ini mungkin juga ada logiknya lah. Kalau menteri asyik sibuk membuat kenyataan politik setiap minggu, tetapi dalam masa yang sama, rakyat yang tanam padi tidak dapat baja, peternak pula tidak dapat vaksin, dan nelayan pun tidak cukup engine boat, maka memang wajarlah dipersoalkan. Mungkin ada benarnya Dr. Jeffrey Ketingan lebih fokus kepada mencipta persepsi daripada menyelesaikan isu rakyat. Tapi pada masa yang sama kita juga tidak boleh tutup mata terhadap permainan politik UMNO Sabah. Adakah mereka benar-benar ikhlas dalam membangkitkan isu ini ataupun sekadar ingin pukul curi menjelang pilihan raya negeri Sabah yang dikabarkan bakal berlaku tidak lama lagi? Hubungan antara JRS dan UMNO pun memang seperti yang kita tahulah bukanlah kukuh sangat pun. Banyak kali berlakunya ketegangan antara ini dua, termasuklah dalam isu pembagian kerusi dan calon. Jadi adakah ini taktik politik untuk melemahkan JRS dan Dr. Jeffrey Ketingan dari dalam? Lebih kontroversi lagi, kenyataan Jeffrey Noor ini seolah-olah mahu menyekat mana-mana suara yang coba mengkritik kerajaan pusat. Tapi bukankah itu hak seorang pemimpin negeri untuk bersuara apabila rasa kerajaan pusat ini tidak menunaikan janji? Adakah kita mahu semua pemimpin negeri tunduk dan diam walaupun hak negeri tidak dipulangkan sepenuhnya? Nah, inilah antara persoalan-persoalan yang kita perlu renung bersama-sama. Jadi sekarang saya ingin lontarkan pula soalan-soalan kepada Anda semua. Adakah benar Dr. Jeffrey Ketingan memainkan sentimen kenegerian semata-mata untuk menyelamatkan diri daripada kritikan prestasi buruk sebagai seorang menteri? Atau adakah beliau sebenarnya masih konsisten memperjuangkan hak Sabah yang belum selesai ditunaikan kerajaan pusat? Dan yang paling penting, adakah UMNO Sabah benar-benar ikhlas bersuara atas dasar rakyat ataupun ini sekadar strategi politik menjelang pilihan raya? Nah, inilah politik Sabah. Penuh warna, penuh drama, dan kadang-kadang penuh persoalan yang tidak ada jawaban mudah. Tetapi di channel ini, di Currents VMY, kita akan terus bawakan isu-isu ini ke hadapan supaya rakyat sendiri boleh menilai dengan mata dan akal mereka. Oleh itu, jangan lupa untuk tinggalkan komen Anda. Adakah Anda rasa Dr. Jeffrey Ketingan masih lagi relevan ataupun beliau sudah mula hilang arah? Dan jangan juga lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini supaya kita boleh terus mendedahkan apa yang mereka tidak mau kita tahu. Jumpa lagi di dalam video yang seterusnya. Ingat kawan-kawan, politik bukan milik ahli politik saja, tetapi ia adalah milik kita semua. Stay critical, stay curious. Salam sejahtera dan salam perjuangan, salam reformasi. Sekian saja semua. Sekali lagi, terima kasih.